Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Anda sedang menonton Buletin Pagi. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama 30 Mei. 7 rumah di Hulu Klang diancam tanah runtuh. Juga sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai disambut dalam suasana berbeza. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin pagi kita mulakan dengan laporan berikut. 7 buah rumah di Taman Kelab UK Hulu Klang diancam tanah runtuh selepas tanah di bahagian belakang rumah tiba-tiba runtuh. Akibat kejadian, beberapa rumah turut mengalami retakan. Kejadian berlaku kira-kira jam 10 malam tadi. 7 anggota bomba dan penyelamat dari Ampang yang menerima laporan dari orang awam bergegas ke lokasi kejadian. Anggota bomba yang tiba turut dibantu Polis Diraja Malaysia dan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Hasil siasatan terdapat pergerakan tanah bahagian belakang beberapa kediaman. Beberapa rumah turut mengalami retakan kecil. Akibatnya, kesemua penghuni kediaman yang terjejas diarah mengosongkan kediaman masing-masing. Pihak bomba bertindak memasang sawar-sawar untuk mengurangkan kesan pergerakan tanah. Sehingga kini, kerja-kerja pemantauan masih dilakukan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan dan Hari Gawai kepada rakyat di Sabah dan Sarawak. Beliau berharap kedua-dua perayaan itu akan menjadi medan untuk mengeratkan lagi perpaduan pelbagai kaum di negara ini dan cerminan kepada keharmonian beragama di Malaysia. Sambutan Pesta Keamatan dan Hari Gawai tahun ini tentunya disambut dalam suasana berbeza kerana negara masih berjuang menentang penularan COVID-19. Justru Perdana Menteri berharap situasi itu tidak menghalang daripada berhubung sesama ahli keluarga dan sahabat handai untuk menyatakan kegembiraan menyambut perayaan berkenaan. Hari ini, masyarakat Kadazan Dusun di Sabah akan menyambut Pesta Keamatan, manakala 2 hari kemudian, komuniti Dayak di Sarawak meraihkan Hari Gawai. Perayaan itu disambut sebagai tanda kesyukuran selepas berakhir musim menuai. Perdana Menteri berkata beliau turut dimaklumkan ada di antara acara sambutan Pesta Keamatan yang akan dianjurkan secara dalam talian. Justru beliau amat mengalu-alukan supaya tradisi kesyukuran tetap dapat diteruskan dalam norma baru masyarakat Malaysia. Pertimbangan untuk menghentikan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB berikutan penyusutan penularan kes tempatan COVID-19 adalah terlalu awal. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, KKM sebaliknya akan terus memantau perkembangan semasa penularan jangkitan wabak berkenaan sebelum merangka percaturan seterusnya. Now, in our projection, looking into the last couple of days, although the case has spiked to 172, 187, but if you look at Malaysian involvement is actually lower double digit. And that's the reason why I think it's quite positive for us to continue to make sure that we comply. Perhaps Malaysians are practicing, in terms of the social distancing, in terms of all the SOP. But the question is, are the foreign workers practicing the SOP or not? So I think we need to educate the foreign workers to practice the SOP as well. Tambahnya, jika semua patuh kepada SOP dan tiada peningkatan mendadak selepas musim Hari Raya, maka KKM akan membuat keputusan selanjutnya. Mengulas mengenai cadangan menghentikan khidmat pekerja asing untuk sementara waktu supaya mereka melakukan saringan COVID-19, Datuk Dr. Nur Hisham menyifatkan ia sebagai tidak praktikal. Cadangan sedemikian sebenarnya bagus, namun ia tidak dapat dilaksanakan berikutan kemampuan makmal ujian saringan di negara ini selain kebergantungan khidmat pekerja asing untuk menjana ekonomi domestik. Semua warga asing yang ditahan dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac lalu tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, sekiranya warga asing masuk ke negara ini secara sah, mereka pasti mempunyai dokumen perjalanan diri atau I-Card sebagai pengenalan diri.
Yang kena tangkap tu betul-betul tak ada dokumen tu. Jangan ragu. Sebab memang betul sepatutnya majikan tidak boleh memegang dokumen, sepatutnya. Tetapi ramai yang majikan merasa tidak yakin kepada pekerja mereka, takut mereka lari dan sebagainya. Walaupun bagaimanapun, untuk menggantikan dokumen sebagai pengenalan diri jika mereka keluar, majikan mengeluarkan kad yang dipanggil I-Card. I-Card adalah kad pengganti pengenalan diri dan jika ditahan pihak berkuasa seperti immigration atau polis, mereka boleh menunjukkan kad berkenaan. Pendatang asing tanpa izin parti yang telah menjalani ujian saringan COVID-19 hanya memerlukan surat pengesahan doktor sahaja mengenai saringan yang telah dilakukan. Mereka akan terus dimasukkan ke depo atau tempat khas selepas disaring. Kerajaan Negeri Sarawak telah membangunkan 2 aplikasi mudah alih untuk membantu orang ramai dan komuniti perniagaan di negeri itu mengesan dan mengurus data yang berkaitan dengan COVID-19. Ketua Menteri Datuk Abang Johari Tun Openg berkata, aplikasi berkenaan iaitu COVID Trace dan Community adalah antara 4 strategi yang digunakan kerajaan negeri dalam melakukan pengesanan kontak awam secara besar-besaran bagi mengekang penyebaran COVID-19 di negeri itu. Because as you know, people are coming over from outside. They are in Sarawak, everywhere in Sarawak, and we do not know whether they are being affected or not. The history is not there, and therefore we have to trace them through this particular application where the data is kept. Beliau terdahulu melancarkan aplikasi berkenaan di Wisma Bapa Malaysia di Kuching. Aplikasi itu juga akan menjadi alternatif kepada amalan semasa dalam prosedur operasi standard SOP premis perniagaan yang beroperasi dalam tempoh PKPB yang memerlukan orang ramai menulis maklumat peribadi mereka dalam buku log. Aplikasi berkenaan boleh dimuat turun melalui Apple App Store dan Google Play Store. Tidakkan seorang lelaki menyembunyikan rokok seludup dalam trailer di pandunya gagal mengaburi pihak berkuasa apabila dia ditahan di Jalan Tawau, Kalabakan, Sabah. Lelaki tempatan berusia 37 tahun itu ditahan sepasukan anggota penguatkuasa Jabatan Kastam Diraja Malaysia hasil maklumat dan risikan. Difahamkan trailer berkenaan dalam perjalanan pulang selepas menghantar sawit ke sebuah kilang pemprosesan di Tawau sebelum ditahan. Penolong Ketua Pengarah Kastam Zon Sabah, Datuk Abdullah Jaafar berkata, hasil pemeriksaan yang dilakukan ke atas trailer itu menemui beberapa kotak dibalut plastik hitam mengandungi pelbagai jenis dan jenama rokok yang disorok di bahagian bawah trailer berkenaan. Siasatan lanjut mendapati kesemua rokok seludup itu bernilai hampir RM30,000, jumlah cukai lebih RM100,000. Pemandu trailer direman 7 hari untuk siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-D dan Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967 yang boleh dihukum mengikut Seksyen 135-1-V-A Akta sama. Selesai saja isu kenaikan harga ayam yang naik mendadak menjelang 1 Syawal lalu, kini harga barang keperluan dapur lain iaitu daun ketumbar dan daun sup dikesan melonjak sehingga 2 kali ganda di Melaka. Tinjauan di Pasar Awam Transit Bacang, Melaka Tengah mendapati hampir kesemua peniaga sayur tidak menjual daun ketumbar dan hanya segelintir yang didapati menjual daun tersebut namun dengan harga yang agak mahal. Menurut peniaga, kekurangan bekalan berkenaan berlaku 2 minggu sebelum musim perayaan lalu. Ekoran bekalan yang terhad ia dijual antara RM20 hingga RM40 sekilogram. Barang yang paling mahal adalah daun ketumbar. Kedua, daun sup. Ketumbar harganya berlipat ganda, RM40 sekilo. Berbanding yang sebelum, 2 minggu sebelum Hari Raya, harganya cuma paling mahal RM20. Sup begitu juga, paling mahal RM10 dan sekarang harganya RM20 sekilo. Antara sawi dengan timun mungkin bendanya mahal tapi barang masih ada lagi. Daun ketumbar baru-baru ni je lah tak ada. And then lagi satu stok dia berkurangan sebab pemborong pun jarang nak hantar barang. And then barang pun macam
Daun ketumbar ni kampung sekilo saja dah RM40. Kalau macam Cameron around RM20 lah macam tu. Bagi pengguna, mereka mengakui sukar untuk mendapatkan bekalan. Saya cari daun ketumbar daripada tadi lagi memang tak ada lah, sebab dia orang kata harga ketumbar mahal lah. Dia orang nak beli pun tak padan sebab biasa majoriti kalau yang pengguna dia akan beli sikit je. Kadang-kadang RM1. Lepas tu yang lain tu mungkin bazir lah kot bagi penjual lah. 3 warga Rohingya termasuk seorang wanita yang dipercayai saki-baki geng Tai Long ditahan terbabit dalam kegiatan pecah rumah sekitar daerah Kulai, Johor sejak 2 bulan lalu. Ketua Polis Daerah Kulai, Superintendent Tok Beng Yew berkata, suspek yang berusia antara 27 hingga 30 tahun itu ditahan hasil 6 serbuan sekitar Kulai dan Johor Bahru Rabu lalu. Hasil siasatan awal mendapati suspek terlibat dalam 15 kes pecah rumah di sekitar kawasan Bandar Putra, Kulai. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi mengesan 3 lagi rakan sejenayah yang masih bebas. Dalam serbuan itu, pelbagai barangan dirampas termasuk barang kemas, komputer riba, jam tangan dan beg tangan selain sebuah kereta Perodua Myvi serta motosikal jenis Yamaha yang dianggarkan berjumlah RM80,000. Modus operandi mereka menggunakan kereta Myvi hitam, panjat pagar dan mengumpil pintu untuk mencuri barang. Geng itu turut mensasarkan rumah yang tidak berpenghuni bagi menjalankan kegiatan mereka. Kes disiasat di bawah Seksyen 457 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 14 tahun dan denda atau sebat bagi kesalahan kedua jika sabit kesalahan. Satu daripada 5 atau kira-kira 3.9 juta rakyat negara ini berumur 18 tahun ke atas menghidap diabetes atau penyakit kencing manis. 3 negeri merekodkan penyakit diabetes tertinggi ialah Negeri Sembilan, Perlis dan Pahang. Malahan 1 daripada 2 penduduk dewasa di Malaysia adalah dalam kategori berlebihan berat badan atau obes. Itu antara dapatan Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS 2019. NHMS 2019 memfokuskan kepada penyakit tidak berjangkit, risiko penyakit tidak berjangkit, permintaan jagaan kesihatan dan literasi kesihatan. Tinjauan membabitkan 32,000 penduduk seluruh negara yang dijalankan dari Julai hingga Oktober tahun lalu. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Arham Baba, peningkatan diabetes di negara ini amat membimbangkan. Prevalent diabetes didapati mencecah 18.3% peningkatan ketara daripada 13.4% pada tahun 2015. Seramai 49% dari pengidap diabetes di Malaysia tidak pernah diperiksa atau didiagnosa mengidap penyakit ini. Masalah obesiti di Malaysia juga didapati terus meningkat, di mana 50% penduduk dewasa di Malaysia didapati berlebihan berat badan dan obes. Ini merupakan faktor risiko yang penting dan yang boleh diubah di kalangan pengidap penyakit tidak berjangkit ini. Selain itu, 1.7 juta rakyat negara ini mempunyai diabetes, hipertensi atau darah tinggi dan kolesterol tinggi. Penemuan tinjauan juga mendapati 95% golongan dewasa juga tidak mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan mencukupi. Bagi kemurungan pula, dapatan kajian merekodkan 1/2 juta golongan dewasa mengalami penyakit itu dan 5 negeri tertinggi adalah Putrajaya, Negeri Sembilan, Perlis, Sabah serta Melaka. Sementara itu, dapatan NHMS 2019 juga mendapati 424,000 kanak-kanak negara ini mengalami masalah kesihatan mental. Antara faktor penyumbang utama adalah masalah berinteraksi dengan rakan sebaya dan masalah tingkah laku. Selain itu, kebantutan dalam kalangan kanak-kanak berumur kurang 5 tahun meningkat daripada 17.7% pada 2015 kepada 21.8% pada 2019. Masalah itu disebabkan kekurangan pengambilan nutrisi diperlukan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Bertemu kembali laporan antarabangsa. Angka jangkitan baru COVID-19 di Indonesia dan Singapura melepasi 600 kes dalam tempoh 24 jam. Indonesia merekodkan penambahan 678 pesakit baru yang diuji positif COVID-19. Jurucakap pemerintah mengenai pengurusan COVID-19 Ahmad Yuryanto berkata, data terbaru itu menjadikan jumlah keseluruhan jangkitan di Republik itu mencecah 25,216 kes. Semalam turut merekodkan 24 orang pesakit maut akibat wabak itu menjadikan keseluruhan 1,520 kes kematian. Singapura pula merekodkan 611 kes baru COVID-19 dengan menjadikan jumlah keseluruhan 33,860 kes jangkitan di Republik itu. Menurut Kementerian Kesihatan, 3 daripada kes baru itu membabitkan rakyat Singapura atau penduduk tetap. Kebanyakan kes baru juga membabitkan pemegang permit kerja yang menetap di asrama pekerja asing. Republik itu bakal mengambil langkah menarik semula perintah berkurung Isnin ini. Iran merekodkan jumlah jangkitan COVID-19 tertinggi hampir 2 bulan, sekaligus memberi amaran wabak yang mengakibatkan banyak kematian itu semakin buruk di beberapa wilayah di Asia Barat. Pemerintah telah melonggarkan sebahagian besar penutupan yang dikenakan selepas kes pertama Iran disahkan pada bulan Februari. Tetapi dalam pengawasan sekiranya ada kebangkitan dalam jumlah jangkitan. Jurucakap Kementerian Kesihatan Kianush Jan pun berkata sebanyak 2,819 kes baru disahkan di seluruh negara dalam 24 jam terakhir menjadikan keseluruhannya 146,668. Angka itu adalah yang tertinggi yang diumumkan Iran untuk sehari sejak 2 April. Jangkitan baru itu terus meningkat sejak negara itu mencapai paras terendah hampir 2 bulan pada 2 Mei. Virus itu meranggut 50 nyawa lagi dalam tempoh yang sama, menjadikan jumlah keseluruhan 7,677 orang. Setakat ini, pemerintah telah mengenakan semula penutupan hanya terhadap satu wilayah, Khuzestan, yang terletak di sempadan dengan Iraq di barat daya. Wilayah itu kekal dalam zon merah tahap tertinggi pada skala risiko berkod warna Iran. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan negara lain yang diketuai Costa Rica semalam melancarkan inisiatif global yang membolehkan perkongsian data dan pengetahuan saintifik dalam memerangi COVID-19. Presiden Costa Rica, Carlos Alvarado, menggariskan repository teknologi di seluruh dunia untuk vaksin, ubat-ubatan dan diagnostik dalam usaha meningkatkan solidariti dan menggesa lebih banyak negara bergabung dalam perkhidmatan akses teknologi COVID-19. Usaha kolektif itu menawarkan platform untuk berkongsi secara terbuka dan sukarela dalam data serta harta intelektual yang akan dihasilkan seluruh dunia untuk kebaikan global. Sementara itu, Ketua Pengarah WHO, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, peralatan ujian dan rawatan COVID-19 perlu diberikan akses kepada semua orang di seluruh dunia. Katanya, melalui CTAP, pihaknya menjemput syarikat atau kerajaan yang membangunkan rawatan yang berkesan untuk memberikan sumbangan paten kepada kumpulan paten ubat-ubatan yang kemudian akan memberikan sub-lesen paten itu kepada pengeluar generik. CTAP bersifat sukarela dan berdasarkan kejayaan kumpulan paten ubatan dalam memperluaskan akses rawatan untuk HIV dan hepatitis C. WHO menyedari peranan penting yang dimainkan oleh paten dalam mendorong inovasi, tetapi katanya ini adalah masa di mana manusia perlu diutamakan. Tambahnya, alat untuk mencegah, mengesan dan merawat COVID-19 adalah untuk kebaikan awam global yang perlu diakses oleh semua orang. Setakat ini, sebanyak 35 negara telah menandatangani inisiatif tersebut. Lebih 90,000 masjid di Arab Saudi sedia dibuka Ahad ini selepas melalui proses penyahkuman. Kementerian Hal Ehwal Agama, Dakwah dan Bimbingan Arab Saudi memaklumkan pembukaan membabitkan masjid utama dan kecil seluruh negara kecuali di Mekah. Selepas lebih 2 bulan ditutup, pembukaan itu tertakluk peraturan dan garis panduan yang wajib dipatuhi. Justru kempen besar-besaran dilaksanakan melalui televisyen, radio, akhbar dan laman sesawang dalam usaha mengebahkan prosedur pencegahan COVID-19. Antara ditekankan kerap membasuh tangan dan penggunaan cecair pembasmi kuman sebelum dan selepas ke masjid.
Sepanjang tempoh penutupan, proses pembersihan dan nyahkuman mengikut piawaian antarabangsa dilakukan ke atas seluruh masjid di negara itu, termasuk 43 juta naskah Al-Quran, lebih 600,000 perkakasan dan membaik pulih 176,000 kolah air. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dan keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian paparan Buletin Pagi. Amalkan kebersihan diri yang optimum dan terus patuhi amalan jarak sosial. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.